Dan Sayyidina Osman telah membuat 9 salinan. Daripada 9 salinan ini, 2 masih ada sampai ke hari ini. 2 kita akan ceritakan. 1 dihantar kepada Mekah, 2 dihantar kepada Syria, 3 ke Basrah, 4 ke Kufah, ke Madinah. Sayyidina Osman mengantar 2 salinan. 1 kepada pemerintahan Islam ketika itu, dan 1 Sayyidina Osman menyimpan sebagai pribadi dia. Kemudian dihantar kepada Yaman, Bahrain dan Mesir. Suhuf Abu Bakar yang disimpan dengan Hafsah pada tahun 45 Hijrah selepas kematian Hafsah, ketika mana pemerintahan Khalifah Umayyah ketika itu, Marwan ibn al-Hakam, dia meminta kepada abang Hafsah, Abdullah bin Umar, untuk diberikan kepada dia suhuf itu, kerana dia tahu cerita suhuf ini daripada awal. Dia ingin membakar suhuf itu. Riwayat menceritakan sama ada pada tahun itu Khalifah Marwan bin Hakam ataupun Sayyidina Osman sendiri yang membakar suhuf yang ada pada Hafsah. Tujuan membakar suhuf ini adalah supaya dia tidak terjatuh kepada tangan-tangan lain yang kemudian akan menimbulkan jadi lagi banyak masalah dalam pertengkaran di kalangan orang Islam. Kemudian suhuf yang ada pada Hafsah itu dibakar. Jadi penyusunan Al-Quran itu menjalani 3 peringkat. Yang pertama semasa hayat baginda Nabi SAW. Kedua zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Ketiga zaman Sayyidina Osman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Quran ini akan menjadi menemani kita sehingga ke dalam kubur dan juga ke akhirat di padang mahsyar, malangnya jika kita tidak mengenali teman kita, maka penemuan sejarah Quran, sejarah yang bertemu hari ini, Quran yang asal yang ditulis yang saya katakan tadi itu, yang pertama yang dikatakan kepada, yang dikenamakan sebagai Sana'ah manuskrip. Sana'ah manuskrip ini adalah cebisan Quran dan lain-lain tulisan yang telah dijumpai pada tahun 1972, tak lama. Tahun 1972 dijumpai ketika mana masjid besar di Sana'ah Yaman sedang diperbaiki dan dibesarkan. Pekerja yang mengorek untuk membuat mimbar, mereka menjumpai banyak cebisan-cebisan tulisan. Oleh kerana pekerja ini tidak paham dan sebagainya, mereka mengisikannya dalam kalung guni, ubi, kentang, dan tinggalkannya dekat mimbar. Dan akhirnya pegawai-pegawai masjid menjumpainya dan mengantar kepada kerajaan Yaman. Kerajaan Yaman ketika itu, kita tahu miskin dan sebagainya, menjemput pakar-pakar daripada Jerman untuk membiayai projek untuk mengenal pasti apakah yang ditulis dalam Al-Quran itu, menggunakan teknologi ataupun studi yang dinamakan radiokarbon. Radiokarbon ini adalah satu pengajian, satu teknik menggunakan satu alat. Bila dia kepit dengan kajian ni, dia boleh baca lebih kurang tahun berapa asalnya kertas atau penulisan ini. Ini yang dinamakan Sana'ah manuskrip yang masih ada sekarang ni, berada di Yaman. Kedua yang dijumpai adalah dinamakan Birmingham manuskrip. Inilah kita, bila kita tak baca sejarah, kita tak faham sebenarnya. Kita kan satu masa dulu kita boycott coklat Cadbury, tanpa kita tahu asal usul halal atau tidak. Akhirnya dapati tidak halal, tapi satu dunia umat Islam boycott coklat Cadbury. Sebenarnya tauke coklat Cadbury ini adalah dia bukan Islam, tapi merupakan orang yang banyak sponsor, orang yang banyak menanggung perbelanjaan, pengajian, sejarah dan juga manuskrip Quran. Dan dia yang membiayai kos di University Birmingham. Seorang pelajar daripada Italy, nama dia Dr.
Alba Fedeli, seorang pelajar wanita, saya masih lagi mengikuti dia. Tunggu bila dia akan dapat hidayah untuk masuk Islam. Dia dalam mengkaji semua manuskrip ini, dia mendapati 2 helai manuskrip tulisannya berbeza sedikit, dan 2 helai ini adalah surah Kahfi dan surah Toha. Dan setelah diperiksa, dibuat studi sekali lagi radiokarbon, dan mendapati Quran ini, cebisan tulisan ini berasal daripada zaman Sayyidina Osman ataupun lebih awal, dan merupakan selai atau 2 helai daripada tulisan surah Kahfi dan juga surah Toha. Dan Quran itu telah pun digelarkan ataupun telah dicopkan sebagai manuskrip yang paling penting di atas dunia ini, yang perlu dijaga dan disimpan, diawasi oleh Majlis Museum Perpustakaan dan Arsip sebagai kepentingan antarabangsa. Pameran utama manuskrip ini yang koleksi bertajuk Illuminating the Faith, mencahayakan agama, telah diadakan di Museum Birmingham baru lepas, lebih kurang 10-15 tahun yang lepas. Manuskrip Birmingham ini adalah 2 helai manuskrip yang jelas ditulis menggunakan tulisan Hijazi, bermakna tulisan Madinah, kaedah tulisan Madinah ketika itu. Dan macam mana saya kata, sebahagian surah Kahfi dan surah Toha. Dan yang ketiga yang dikatakan Quran Tokapi. Quran Tokapi ini adalah manuskrip yang dikatakan asli daripada Sayyidina Osman, yang ada sekarang ni di Museum Istana Tokapi di Istanbul, Turki. Quran ini dihadiahkan oleh Gubernur Mesir ketika itu, Muhammad Ali Pasha, kepada Sultan Osmania Muhammad yang kedua pada abad awal ke-19, dan sehingga hari ini ada di Museum Istanbul. Dan sekarang ni yang keempat, ini Quran yang keempat. Muslimat simpan sapu tangan sedikit jika menisik air mata. Quran ini kadang-kadang saya baca sendiri pun jadi emosional sikit, terpaksa saya gunakan sapu tangan, ya. Quran ini dinamakan Quran Samarkand, disimpan di perpustakaan, bulu rumah saya pun disimpan di perpustakaan khas Imam Tashkent di Uzbekistan. Juga dikenali sebagai Quran Sayyidina Osman. Manuskrip Quran ini benar ditulis ke abad yang ke-8 atau 9, ditulis di wilayah Iraq dengan menggunakan kaedah moden Kufik. Quran ini bila ada perbezaan, dia kata Kufik adalah tulisan kaedah Kufah, dalam bahasa Inggeris dia kata Kufik, ya, ataupun bergaya Hijazi, tulisan Madinah, iaitu tulisan bahasa Arab pada masa itu. Diriwayatkan Quran ini adalah milik Khalifah Sayyidina Osman, Quran yang ketiga, Khalifah yang ketiga, dan Quran ini yang disimpan oleh Khalifah sendiri. Dalam Quran ini terdapat titik-titik merah yang dipercayai adalah darah Sayyidina Osman. Ujian DNA dibuat oleh kerajaan Rusia pada ketika itu mengesahkan ini adalah darah manusia. Seperti mana yang kita tahu, pada malam yang Sayyidina Osman dipancung kepalanya oleh pemberontak ketika itu, sebelum malam itu Sayyidina Osman bermimpi dia berbuka puasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hari pembunuhan Sayyidina Osman berpuasa, dan apabila di luar rumahnya bising dengan pemberontak, maka Sayyidina Osman sudah hampir tahu nasibnya, dan dia duduk di biliknya dengan membaca Al-Quran, sehinggalah kepalanya dipisahkan daripada badannya, dan titisan darah itu ada dalam Al-Quran itu. Dan setelah meninggalnya Sayyidina Osman, bila Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali pusat pemerintahannya adalah di Kufah, dan Sayyidina Ali membawa Quran ini kepada Kufah. Selepas beberapa tahun, maka revolusi di Rusia, kemudian kerajaan Rusia menghantarnya kepada perpustakaan nasional di Rusia. Tetapi atas desakan
penduduk Islam di Tashkent. Dan juga UNESCO dia mengisytiharkan Quran ini tidak boleh dirosak, tidak boleh diambil, tidak boleh buat apa. Ini sebagai satu penemuan agung yang masih ada di atas muka bumi ini. Bagaimana Quran ini sampai kepada Uzbekistan di Tashkent? Bagaimana, tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Saya hutang coklat satu. Bagaimana? Pada tahun 1258 terjadi nokta yang paling hitam dalam sejarah Islam dan tak boleh dilupakan sehinggalah kiamat. Kita insya-Allah ada luang masa, kita minta izin kepada Tuan Imam untuk bacakan sejarah itu saja. Pada tahun 1258 ketika mana kerajaan Bani Abbasiyah ketika itu, keunggulan Islam ketika itu merupakan cahaya kepada dunia. Barat, New York, Paris, London, semua tidak wujud. Baghdad ketika itu menjadi pusat yang sangat kegemilangan sampai tercatat di sejarah bahasa Inggris ni, The Arabian Night, 1001 Night, 1001 malam, di mana orang putih daripada barat datang ke Baghdad untuk belajar membina tandas, belajar macam mana buat sabun, mandi dan sebagainya. Kerajaan yang sangat hebat ketika itu, dipandang begitu tinggi di dunia ketika itu, kerajaan Abbasiyah. Dan ketika itu isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid, Siti Zubaidah, telah pun membina highway dan R&R yang kita tengok hari ini untuk jemaah haji untuk pergi kepada Mekah. Dan kerajaan yang sebat itu telah dimusnahkan dalam 2 minggu oleh Mongol. Hancur. Dikatakan Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah menulis, begitu kejamnya Mongol, dia membunuh sehingga 250,000 hingga 1,000,000 orang Islam. Ibnu Katsir menulis kota Baghdad ketika itu tidak boleh dijalani, mayat bergelimpangan sehingga ke lutut. Bau busuk daripada kota Baghdad itu asalnya ketua-ketua tentera Mongol yang ingin duduk di Baghdad kerana Baghdad itu melengkapi semua kemudahan. Mereka tidak tahan dengan bau yang ada, mereka tinggalkan kota itu. Sejarah yang hitam, maktabah yang ada di Baghdad ketika itu dengan kitab dan Quran yang berjumlah yang sejarawan tidak boleh rumuskan, semuanya dibakar atau dilontar ke dalam sungai Tigris untuk dijadikan jembatan untuk kuda mereka berlalu. Hasil daripada itu, sungai Tigris menjadi hitam daripada dakwatnya untuk beberapa bulan lamanya. Sejarah hitam ini tidak boleh dilupakan kerana sejarawan menulis akibat daripada serangan ini maka hilangnya banyak khazanah ilmu Islam di situ. Maka akhirnya Mongol yang dinamakan Genghis Khan, Kublai Khan, mereka adalah satu bangsa yang tidak percaya kepada agama. Mereka cukup takut dengan Quran kerana mereka heran orang Islam dengan membaca Quran, baca saja boleh mengikutinya. Jadi dia takut Quran itu sihir. Jadi dia bakar dan dia buang, dan sebahagian tulisan-tulisan berkaitan dengan perubatan astrologi dibawarnya kepada Uzbekistan ketika itu menjadi pusat Transoxia ataupun pusat pemerintahan Mongolia ketika itu. Daripada situlah sampai ke hari ini Quran itu masih ada lagi. Mengapa Quran itu masih hidup? Kita akan jumpa nas Al-Quran. Jadi begitulah ceritanya Quran yang original daripada zaman Rasulullah disalin ada sampai ke sekarang ni. Jadi saya ambil 5 minit lagi saja. Masa kecederaan kalau tak dibaca ni tidak lengkap. Bagaimana Quran yang ditulis dengan tangan dan sebagainya akhirnya dijadikan buku sebegini. Ini pun sejarah yang umat Islam perlu mengetahui. Kerana yang menulisnya, yang membukukannya bukan orang Islam. Mengapa ini boleh terjadi? Kerana Allah Subhanahu wa taala merancang kehebatan Quran ini
Kalau tidak ada orang Islam yang buat, nescaya Allah boleh membuka hidayah kepada orang lain untuk membuatnya. Maka Quran yang pertama telah dicetak adalah di Gutenberg printed di Germany pada tahun 1436. Kemudian Quran ini menjadikan Quran yang diminati para scholar-scholar di Eropah. Quran yang pertama selepas di Gutenberg ini, Quran ini di Gutenberg ini telah dijumpa mesin cetak yang pertama. Kerajaan Osmania ketika itu begitu minat untuk berkembangkan Quran, maka mereka membeli mesin yang mahal ketika itu untuk dibawa kepada Astana. Astana ini adalah nama lama kepada Istanbul. Kemudian Quran yang pertama dicetak adalah tahun 1530, dicetak di Itali oleh dua adik-beradik berbangsa Itali, nama dia Paganino Paganini. Sebut dia nama Itali kena gulung lidah sikit ya. Paganino Paganini Alexandria. Dua beradik ini mencetak Quran yang pertama menggunakan movable typewriter. Oleh kerana Quran ini mempunyai banyak percetakan, kesilapan percetakan, maka tidak digemari oleh umat Islam ketika itu. Dan juga ketika itu, ketika mana apabila berita percetakan Quran bermula, maka papal itu nama Pope yang ketika itu mengarahkan di Venice supaya semua Quran jika tercetak hendaklah dibakar dan dibuang. Maka Quran yang dicetak di Itali sudah tidak ada. Kemudian Quran pada tahun 1694 dicetak di Hamburg oleh seorang Yahudi, Abraham Henkelmann. Dia yang mencetak Quran ini. Quran ini juga mendapati banyak kesilapan. Jadi tak menjadi kegemaran. Tapi Quran yang dicetak pada tahun 1694 ni masih ada dalam simpanan. Satu naskah ada dalam Museum Kebangsaan di Egypt, di Mesir, dan satu lagi di King Saud Library di Riyadh. Kemudian Quran di mana siapa yang cetak tidak tahu, tidak ada sejarah. Ditemui di Rusia pada tahun 1987 menggunakan Quran itu. Umat Islam di Rusia ketika itu di bawah pengawasan Mullah Osman mencetak Quran yang pertama di Rusia. Kemudian Quran yang kedua dicetak di Kazan di Rusia juga, di tempat Tatarstan, ibu negeri Tatarstan. Kemudian pada tahun 1828 Iran menggunakan teknologi litograf. Litograf tidak menggunakan font tapi ditulis dan di photostat become macam itulah teknologinya. Pada tahun 1828 jumpa di Iran. Kerana Iran ketika itu pemerintahan Islam dan sebagainya memang hebat. Bukan Syiah semata-mata ketika itu. Pusat pemerintahan dan juga di mana lahirnya banyak ulama Khurasan. Jadi kemudian Quran yang kedua juga dijumpa di Tabriz yang dicetak. Kemudian Quran datang kepada Egypt pada tahun 1833 dicetak. Dan juga dicetak dengan penuh dengan kesalahan dan kesilapan. Maka Syekhul Azhar dan ulama-ulama di Zahar minta kepada Raja Mesir ketika itu Khadif Abbas I untuk bolehnya ambilkan balik semua Quran itu dan rosakkan semua Quran itu. Bukan rosak, dilupuskan semua Quran itu. Juga dikatakan kebanyakan Quran yang dijumpa ketika itu telah dibuang dalam sungai Nile. Kemudian pada 1834 The Fugel Edition. Kemudian di Jerman, seorang orientalis Jerman yang minat terhadap Quran, dia mencetak. Pun Quran ini mempunyai banyak kesilapan dan sebagainya. Pada tahun 1850, Quran yang pertama dicetak di India, di Lucknow. Kalau kita belajar sejarah, kita akan belajar pusat Islam ketika yang besar ketika itu di Lucknow, di Durban. Maka sejarah ini betul, tidak salah. Kemudian Quran ini apabila pada tahun penghujung 1877 Khilafah Osmania menyedar akan tanggungjawab untuk cetak Quran untuk diedarkan kepada seluruh dunia. Mereka mengambil inisiatif untuk mula cetak. Dan kemudian daripada Egypt dan sebagainya. Sehinggalah ke tahun 1924 seluruh dunia menggunakan yang dinamakan Mushaf Fuad, King Fuad yang dicetak di Mesir. Sehingga tahun 24
selepas yang digunakan namakan sebagai Standard Kahairah, Quran Standard Kahairah. Sehinggalah pada tahun 49 kerajaan Saudi mula mencetak Quran pada tahun 49 yang dinamakan Quran Mekah. Kemudian satu lagi naskah dijumpai di Riyadh di Saudi. Kemudian maka masalah umat Islam selesai pada tahun 1984. Terlalu baru kalau berbanding dengan sejarah. King Fahd Complex for the Printing of the Noble Quran, di mana Saudi mencetakkan, yang kadang-kadang dulu dia ada jemaah yang pergi untuk umrah dan haji boleh pergi melawat. Maka di sinilah mereka menggunakan kaligrafi Syekh Osman Taha. Baru ni mungkin dalam setahun ataupun 2 video tentang viral Osman Taha yang tulis Quran menggunakan tangan tu, baru almarhum, baru meninggal menggunakan. So Quran yang dicetakkan oleh Saudi ni, dia bukan daripada typeset font tu, dia daripada tulisan asal tangan Syekh Osman Taha. Begitulah Quran melalui pelbagai fasa sehingga hari ini datang kepada kita dengan hanya kita bayar RM20, RM30, RM10, kita boleh memiliki. Tapi darah dan segala tenaga yang ditumpahkan oleh para sahabat sehingga sekarang banyak panjang ceritanya. Mengapa Quran ini akan hidup sampai ke sekarang? Allah sebut walaqad yassarnal Qur'ana lizikr. Dalam Quran Allah kata Quran ini Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan kepada siapa yang minat, siapa yang menaruh hati, dia tak perlu risau. Dia cuma usaha saja, yang lain Allah akan mudahkan. Kemudian perjalanan Quran sepanjang ini, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu panjang. Dan kemudian Allah kata dalam Quran, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpul Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaanmu dan lidahmu. Al-Qiyamah ayat ke-17. Jadi Quran adalah sebuah kitab yang begitu hebat sekali, dan tidak boleh siapa pun menghapuskan Quran. Siapa saja pun merancang untuk menghapus Quran di barat, dibakar, di mana, terutama di zaman sekarang. Andai kata menimpa musibah ke atas umat Islam, semua Quran ini dibakar, umat Islam tidak perlu risau. Dia cuma makan masa 15 minit saja. Di Universiti Bukhari pun boleh panggil Syekh Faiz dengan sekawannya, semua hafiz ni akan baca semula, dan kita boleh adakan balik Quran. Kerana apa? Kerana jaminan Allah Subhanahu wa taala, siapa pun tidak boleh merosakkan Quran. Saya akhiri dengan 2 contoh. Yang pertama, Abu Lahab ketika mana dia berada,